Terima kasih, Tuan Dipertua. Pertamanya, Tuan Dipertua, izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk merafak sembah setinggi-tinggi tahniah, ucapan tahniah kepada atas pelantikan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-17 dan ke bawah Duli Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zareth Sofia. Saya juga ingin Yang Ketua merakamkan sembah menjunjung kasih setinggi-tinggi penghargaan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang yang telah menaungi negara dan rakyat jelata selama 5 tahun sebagai Yang di-Pertuan Agong 16 dengan adil dan bijaksana. Seterusnya, Tuan Dipertua, saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan ke atas keprihatinan sejumlah 9 orang ahli yang berhormat yang telah membahaskan dan menyentuh perkara-perkara di bawah tata kelola Kementerian Digital. Walaupun Tuan Ketua, kementerian ini masih baru, kesudian ahli-ahli yang berhormat memberi cadangan dan juga teguran kepada kementerian sama ada secara langsung ataupun tidak langsung menunjukkan bahawa kepentingan kementerian ini dan yang diwujudkan bagi mengalas hasrat kerajaan dalam menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara digital dalam masa yang terdekat. Tuan Dipertua, izinkan saya memulakan sesi pengulungan perbahasan ini dengan menjawab isu berkaitan cabaran-cabaran dan obligasi-obligasi kerajaan dalam memajukan ekonomi digital seperti mana yang telah pun dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pai Besar. Untuk makluman Yang Berhormat Pai Besar, penstrukturan semula pentadbiran kerajaan perpaduan yang telah dilaksanakan pada penghujung tahun lalu, Tuan Dipertua, menyaksikan lahirnya Kementerian Digital seiring dengan hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara digital yang berteraskan kepada 3 tonggak utama, iaitu pertamanya kerajaan digital, keduanya ekonomi digital dan ketiganya masyarakat digital. Walaupun baru ditubuhkan, kementerian ini akan meneruskan usaha-usaha dalam memajukan ekonomi digital melalui program-program dan inisiatif-inisiatif yang sedia ada, yang sedang dan akan dilaksanakan melalui agensi-agensi di bawah kementerian seperti Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, dalam kata singkat MDEC, My Digital Corporation, My Digital, Digital National Berhad, DNB, Cyber Security Malaysia, CSM, MyNIC Berhad, Jabatan Perlindungan Data Peribadi JPDP, selain daripada Jabatan Digital Negara yang dahulunya dikenali sebagai Mampu. Selain daripada itu, Tuan Ketua, Nucleus GovTech, iaitu sebuah unit yang dipindahkan daripada Kementerian Kewangan, turut sekarang diletakkan di bawah bidang kuasa Kementerian Digital. Tuan Dipertua, ekonomi digital telah pun menyumbang dengan ketara kepada ekonomi Malaysia, iaitu sebanyak 23% daripada jumlah keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia pada tahun 2022. Iaitu lebih kurang dalam bilangan kewangan sebanyak ringgit Malaysia 1.8 trilion yang Tuan Dipertua. Peningkatan sebanyak 14.7% daripada ringgit Malaysia 359.3 bilion pada tahun sebelumnya, iaitu tahun 2021, Tuan Dipertua. Negara kini berada dalam landasan yang baik untuk terus kami meningkatkan dan menuju sasaran ekonomi digital di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk kami mencapai sekurang-kurangnya 25.5% daripada keseluruhan KDNK dan ini menjelang akhir tahun 2025. Pihak kementerian menyedari bahawa di dalam proses untuk kami bersama-sama menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara digital, beberapa cabaran perlu diatasi supaya kita dapat mengoptimumkan peluang yang sedia ada. Tuan Dipertua, di antara cabaran utama kerajaan dalam
kami bersama memajukan ekonomi digital adalah seperti berikut. Pertama, Tuan Ketua, keperluan kami membina pemikiran digital first dan peningkatan penerima gunaan teknologi digital di dalam sektor awam. Ini disebut sebagai adoption, Tuan Ketua. Kedua, perlu untuk kami membina satu ekosistem yang menyokong agenda pendigitalan perusahaan tempatan. Kemudian yang ketiga, Tuan Ketua, keperluan untuk kami menyediakan infrastruktur jalur lebar dan kesaling hubungan digital yang mampan menyeluruh. Dan dalam masa yang sama, Tuan Ketua, penting untuk ianya berkualiti tinggi dan juga mampu milik. Keempat, Tuan Ketua, keperluan dalam membangunkan tenaga kerja tersedia untuk masa hadapan. Ini yang disebut sebagai talent, Tuan Ketua. Kelima, perkara berkaitan dengan jurang digital, Tuan Ketua. Jurang digital antara kumpulan pendapatan, umur dan jantina perlu kami kurangkan. Akhirnya, Tuan Ketua, soal keperluan meningkatkan kepercayaan dan juga amalan beretika dalam penggunaan data dan teknologi serta kesedaran keselamatan cyber. Ini, Tuan Ketua, hanyalah sebahagian daripada cabaran-cabaran yang dihadapi oleh negara. Kementerian ini juga ingin menekankan bahawa negara-negara lain serantau turut berusaha untuk meningkatkan daya saing negara masing-masing. Ini juga di peringkat global dan dengan mengambil peluang baru yang tercipta daripada teknologi baru seperti kecerdasan buatan ataupun kita sebut sebagai AI, Artificial Intelligence, dan kita seharusnya menerajui bidang seperti ini juga. Justru itu, Tuan Ketua, dengan penubuhan Kementerian Digital dan usaha yang diselaraskan merentasi semua kementerian dan agensi, kerajaan komited untuk menangani cabaran-cabaran tersebut demi memastikan masa depan ekonomi digital negara yang lebih inklusif, mampan dan juga berdaya saing. Tuan Ketua, yang berhormat daripada Pasir Mas telah pun membangkitkan isu berkenaan dengan literasi digital dan usaha kementerian dalam menyediakan masyarakat ataupun sumber manusia yang celik digital melalui program latihan dan juga pendidikan. Bagi menyediakan peluang kepada rakyat secara umumnya termasuk golongan di luar bandar untuk memanfaatkan ekonomi digital, Kementerian Digital melalui agensinya iaitu MDEC telah melaksanakan beberapa program-program buat tujuan membangunkan kemahiran dan juga pengetahuan di dalam bidang ekonomi digital, termasuk dalam aspek menjana pendapatan melalui platform ekonomi digital, serta juga, Tuan Ketua, meningkatkan kemahiran digital di peringkat sekolah. Sehubungan dengan itu, Tuan Ketua, program-program yang telah pun dilaksanakan oleh MDEC sebelum ini yang kami masih teruskan adalah seperti berikut. Pertama, Tuan Ketua, kita ada program e-rezeki yang menyediakan platform digital untuk membantu, memprofil, melatih dan memadankan golongan B40 dan M40 dengan peluang-peluang tugasan atau juga pekerjaan daripada platform-platform digital yang mengguna pakai model ekonomi gig dan juga ekonomi perkongsian atau yang disebut sebagai gig and sharing economy. Tuan Ketua, sehingga Disember tahun 2023, seramai 420,000 individu telah dilatih lebih kurang dan sebanyak 1.041 orang telah pun berjaya melalui program ini dan menjana pendapatan, Tuan Ketua, yang dianggarkan di dalam ringgit Malaysia 2.03 bilion ringgit Malaysia. Ini menunjukkan betapa pentingnya penekanan terhadap ekonomi digital. Kedua, melalui program Global Online Workforce ataupun yang kita kata dalam kata singkat GLOW yang merupakan subprogram daripada program e-rezeki yang saya sebut tadi, latihan dan juga bimbingan diberikan untuk memperkasakan kemahiran peserta agar mereka mampu menjana pendapatan bernilai secara tinggi secara online dan remotely hasil daripada penawaran perkhidmatan profesional mereka kepada pelanggan tempatan dan juga pelanggan-pelanggan antarabangsa.
Sehingga Disember 2023, Tuan Ketua, saya dimaklumkan sejumlah lebih kurang 105,000 individu telah pun berjaya dilatih dan seterusnya berjaya menjana pendapatan yang terkumpul yang merangkumi jumlah sebanyak ringgit Malaysia 282 juta. Kemudian Tuan Ketua, kita ada program e-usahawan, iaitu satu program yang dilaksanakan melalui latihan pembelajaran untuk melatih individu, pelajar dan juga usahawan-usahawan mikro berkenaan ilmu keusahawanan digital bagi menjana pendapatan, menjalankan pemasaran produk serta meningkatkan penjualan. So, ini adalah satu program yang dirangka untuk pastikan kejayaan usahawan-usahawan mikro tersebut. Tuan Ketua, sehingga Disember 2023, seramai lebih kurang 563,000 usahawan telah pun dilatih. Jumlah yang besar. Di mana di antara mereka sebanyak lebih kurang 239,000 telah berjaya merekodkan impak jualan sebanyak, Tuan Ketua, 1.24 bilion ringgit Malaysia. Keempat, kita ada program My Digital Maker. Ini, Tuan Ketua, adalah program inisiatif yang membolehkan kita mendekatkan generasi muda dan terutamanya murid sekolah dari dalam dan luar bandar supaya mereka dapat memahami teknologi seperti pengaturcaraan dan pembuatan 3D agar mereka dapat memupuk minat serta kesedaran untuk mereka meneroka dan seterusnya melihat ke depan, merangsang idea baru dalam menghasilkan ciptaan inovasi digital. Ia juga diperkenalkan dan Ketua supaya kita dapat mewujudkan modal insan untuk memenuhi keperluan revolusi industri 4.0 dan yang cukup penting supaya kita dapat mentransformasikan murid-murid sekolah di Malaysia daripada menjadi pengguna kepada menjadi pencipta. Ini penting. Ya. Pencipta digital serta melengkapkan murid dengan kemahiran digital tinggi untuk peluang pekerjaan dalam era ekonomi digital. Tuan Ketua, sehingga Disember 2023, lebih kurang 2.5 juta murid telah pun menerima manfaat menerusi program ini. Hasil daripada kerjasama pelbagai pihak dari sektor awam dan juga sektor swasta. Yang kelima, Tuan Ketua, kempen Jelajah Saya Digital. Kempen ini mendedahkan rakyat kepada pelbagai inisiatif ekonomi digital sedia ada yang memberi tumpuan spesifik kepada 4 teras utama, iaitu Saya Digital Literasi, Saya Digital Business, Saya Digital Freelance dan Saya Digital Kerjaya. Ini selari dengan apa yang kita sebut sebagai Think Digital awal tadi. Jelajah Saya Digital ini telah dilaksanakan di 55 buah lokasi di seluruh negara sejak pertengahan tahun 2021. Dan ini yang berjaya mengubah cara hidup rakyat dalam mendepani cabaran ekonomi digital. Dan Ketua, seramai 20,438 individu telah menerima manfaat daripada siri jelajah ini. Selain daripada MDEC, Tuan Ketua, kementerian ini melalui DNB juga sedang melaksanakan kursus latihan digital, iaitu kursus My 5G Ericsson Malaysia Pioneers Program. Ianya merupakan program akademik dalam talian secara percuma, Tuan Ketua, mengenai teknologi digital dan 5G untuk semua pelajar di peringkat pengajian tinggi di seluruh negara. Program ini yang telah dilancarkan pada 11 hari bulan Januari 2023 adalah merupakan projek kerjasama di antara DNB dan syarikat telekomunikasi seantarabangsa iaitu Ericsson bersama Kementerian Pendidikan Tinggi. Setakat 29 hari bulan Februari tahun ini, Tuan Ketua, seramai 15,300 penuntut dari 126 universiti awam dan swasta serta 36 institut pengajian politeknik di seluruh negara telah pun mendaftar untuk program tersebut. Dengan sasaran jangka panjang seramai 100,000 penuntut yang bakal melalui program yang sama. Tuan Ketua, Kementerian Digital melalui agensi-agensinya
akan meneruskan kerjasama dengan semua pihak, termasuk kerajaan, agensi-agensi kerajaan, swasta dan badan profesional bagi memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan program-program literasi digital di negara ini dapat disebarkan secara meluas. Tuan Dipertua, Yang Berhormat Pasir Mas, Yang Berhormat Kuala Terengganu, Yang Berhormat Putrajaya dan Yang Berhormat Kapar juga telah menyentuh berkenaan dengan keselamatan ataupun aspek keselamatan cyber dan protokol keselamatan yang digunakan oleh kerajaan dalam membangunkan mana-mana sistem data milik kerajaan. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat dan bagi memastikan data kerajaan selamat untuk digunakan oleh rakyat, Kementerian Digital melalui Jabatan Digital Negara ataupun JDN sentiasa dan akan terus memastikan agensi-agensi kerajaan mengambil tindakan menyeluruh. Dan tindakan-tindakan ini di antaranya adalah seperti berikut. Pertama, Tuan Dipertua, pelaksanaan pengujian keselamatan dan pengukuhan berdasarkan prinsip kerahsiaan, integriti dan ketersediaan, iaitu dalam bahasa Inggeris confidentiality, integrity and availability, sebagaimana yang ditetapkan oleh arahan dan pekeliling yang berkuat kuasa serta amalan terbaik keselamatan ICT. Kedua, memastikan elemen perlindungan keselamatan aset ICT diambil kira semasa penilaian Jawatankuasa Teknikal ICT sektor awam sebelum sesuatu projek ICT itu diluluskan. Ketiga, melaksanakan perlindungan ataupun keselamatan data menggunakan kaedah penyulitan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan yang keempat, melaksanakan pensijilan, dan pensijilan ini disebut sebagai ISO IEC 27001 Information Security Management Systems bagi memastikan budaya keselamatan ICT. Tuan Dipertua, selain daripada memelihara aspek-aspek keselamatan sistem data raya kerajaan, pihak kementerian melalui Cyber Security Malaysia juga turut berusaha meningkatkan keselamatan cyber negara dengan kita menyediakan perkhidmatan perlindungan keselamatan ekosistem cyber untuk mengenangi ancaman dan serangan cyber seperti jenayah penipuan atau scam, Tuan Dipertua, melalui program pembekasaan keselamatan cyber yang merangkumi 3 komponen utama, iaitu keselamatan berkaitan dengan insan, people, processes dan teknologi. Berkaitan dengan insiden keselamatan cyber yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat, data daripada Cyber Security Malaysia menunjukkan tren yang meningkat dari 2016 sehingga 2022. Pada tahun 2022, Tuan Dipertua, sejumlah 7,192 insiden keselamatan cyber telah pun dilaporkan kepada Cyber 999. Dan ini berbanding dengan jumlah 5,575 kes pada tahun sebelum daripada itu, iaitu tahun 2021. Dan sejumlah 4,194 kes pada tahun 2020. Walau bagaimanapun, insiden keselamatan cyber yang telah direkodkan pada tahun yang lalu, 2023, terdapatnya penurunan yang ketara, Tuan Dipertua, iaitu kepada sejumlah 3,232 kes, Tuan Dipertua. Usaha menjamin keselamatan cyber turut menuntut sinergi strategik, dan ini adalah sinergi dengan agensi-agensi yang lain. Justru itu, Tuan Dipertua, satu mesyuarat Jawatankuasa Kerja cadangan penggubalan undang-undang baharu berkaitan dengan kemudaratan jenayah dalam talian yang dipengurusikan bersama oleh Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, saya iaitu Menteri Kementerian Digital, dan juga Yang Berhormat Menteri Komunikasi, telah diadakan sebanyak 2 kali, iaitu pada 5 Februari dan juga semalam, Tuan Dipertua. Inisiatif cadangan penggubalan undang-undang baharu ini adalah untuk kami mencari jalan bagaimana dapat kita menangani masalah, iaitu isu berkaitan jenayah cyber, termasuk membendung kegiatan penipuan di dalam talian yang semakin berleluasa. Selain mencerminkan keprihatinan kerajaan Madani dalam memastikan keselamatan rakyat di dalam alam cyber tidak terus terancam. Tuan Dipertua, selain daripada itu,
Buat kami memperkukuhkan ekosistem keselamatan cyber, kerajaan juga sedang mengubal rang undang-undang keselamatan cyber dalam mewujudkan persekitaran cyber yang selamat, di mana RUU ini memperuntukkan kuasa pengawal seliaan dan penguatkuasaan undang-undang berkaitan keselamatan cyber yang akan dikuatkuasakan oleh Agensi Keselamatan Cyber Negara ataupun dikenali sebagai NAKSA, Majlis Keselamatan Negara, yang mempunyai sebuah agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Tuan Dipertua, seterusnya, Yang Berhormat daripada Kampar, Yang Berhormat daripada Tanjung Piai, Yang Berhormat Igan dan Yang Berhormat Batu telah pun membangkitkan mengenai jaminan dan juga langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan bagi memastikan maklumat peribadi rakyat dalam data raya kerajaan tidak berlaku kebocoran. Ini untuk mengelakkan berlakunya jenayah penipuan skamer serta langkah-langkah atau tindakan yang boleh diambil oleh kementerian sekiranya kebocoran maklumat peribadi berlaku. Untuk makluman, ahli-ahli yang berhormat, Kementerian Digital melalui Pejabat Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi telah pun menerima aduan dan laporan berkaitan kebocoran atau ketirisan data peribadi, dan laporan-laporan ini dipanjangkan dari agensi-agensi lain termasuk PDRM, Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia ataupun SKMM. Semua aduan tersebut telah disiasat berlandaskan 7 prinsip perlindungan data peribadi yang wujud di dalam akta yang berkaitan, Tuan-Tuan, serta perundungan subsidiari yang berkuat kuasa. Selain daripada itu, Tuan-Tuan, Kementerian Digital juga sedang melaksanakan gerak kerja yang berkaitan dengan cadangan pindaan yang saya rasa perlu kepada Akta Perlindungan Data Peribadi ataupun dikenali sebagai PDPA yang digubal dalam tahun 2010, Akta 709. Tujuannya untuk kita dapat memperkukuh kawal lagi berkaitan dengan keselamatan data peribadi. Tuan-tuan, pada masa yang sama, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri bersama-sama membangunkan polisi keselamatan cyber masing-masing. Dan ini berpandukan kepada rangka kerja keselamatan cyber sektor awam dan juga dasar keselamatan ICT yang dibangunkan oleh JDN demi memastikan sistem ICT kerajaan terpelihara daripada kejadian seperti penguadaman penggalan data kerajaan yang melibatkan data peribadi. Sehubungan dengan itu, Tuan-Tuan, cadangan Yang Berhormat daripada Tanjung Piai untuk menjadikan kerajaan sebagai entiti yang boleh diambil tindakan di mahkamah sekiranya berlaku kebocoran maklumat peribadi, memerlukan kajian impak perundangan secara mendalam terlebih dahulu sebelum ianya dapat dipertimbangkan. Dan Dipertua, perkara ini biasanya dibangkitkan berkenaan dengan luas ataupun the width, the powers di dalam undang-undang yang sedia ada. Ada negara-negara yang juga mengadakan pendekatan yang lain di mana mereka ada perundangan yang berlainan untuk menangani isu itu. Kami dalam proses menimbangkan perkara-perkara ini dan saya harap dalam masa yang terdekat satu keputusan dapat dibuat dan dibawa ke Kabinet untuk memutuskan sama ada pindaan perlu kepada undang-undang sedia ada ataupun perlu untuk kami mengubalkan sama ada rang undang-undang yang baru ataupun peraturan yang boleh mengatasi masalah ini. Tuan Dipertua, izinkan saya teruskan. Kementerian Digital melalui JPDP, Jabatan Digital Negara dan juga Cyber Security Malaysia akan teruskan kerjasama yang erat yang saya rasa sangat diperlukan. Dan ini kerjasama secara strategik dengan semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan, maksud dia NAKSA, kita juga ada CGSO, kemudian kita ada SKMM seperti mana saya sebut tadi dan juga Polis Diraja Malaysia supaya kita dapat bersama-sama membangunkan, memperkasa, melestari dan mengukuhkan prasarana serta ekosistem keselamatan cyber negara yang melibatkan kebocoran sekiranya ada data peribadi rakyat menerusi pendekatan secara holistik dan menyeluruh. Dan tuan akhir sekali, bagi pihak Kementerian Digital, saya sekali lagi ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah membahaskan semua isu yang berkaitan dengan Kementerian Digital serta saranan dan cadangan yang telah pun dikemukakan. Tuan-tuan, selain daripada
di dalam Dewan ini, sekiranya ada sebarang pendapat atau cadangan yang boleh membantu, kami sedia untuk mendengar dan duduk berbincang buat kebaikan negara. Terima kasih, Tuan Ketua.